Okey, terima kasih kepada Cikgu Shazrin di atas penerangan kertas 2 sebentar tadi Okey, jadi saya harap kamu terutama kelas saya mendengar penjelasan daripada Cikgu Shazrin berkenaan dengan kertas 2 kerana seperti yang Cikgu Shazrin maklumkan, kertas fizik ini adalah satu kertas yang mudah untuk lulus. InsyaAllah lulus kecuali memang kamu tak tulis apa-apa. Ataupun kamu tak jawab apa-apa. Ataupun nasib kamu malang. Maksudnya kamu tembak pun kat kertas satu benda pun tak kena. Itu bermaksud nasib kamu kena mandi bunga lah orang kata. Tapi apa pun sebenarnya kertas fizik ni sebenarnya mudah lulus. Cuma yang membezakan antara setiap pelajar yang dibuat untuk kertas fizik adalah dia nak melihat pelajar itu cemerlang ataupun tidak. Siapa yang terbaik. Itu yang diguna pakai bila menjawab peperiksaan SPM ini. Okey, jadi tanpa meninggalkan masa, saya menerangkan pula kertas 3. Kertas 3 ini seperti sedia maklum adalah satu kertas yang pada tahun ini kamu adalah batch yang pertama. Okey, yang akan menggunakan konsep ataupun jenis kertas 3 jenis yang baru. Okey, di mana pada peperiksaan yang lepas sebelum ini yang senior kamu, mereka menggunakan kertas 3 mereka adalah dengan menjawab soalan. Okey, hafal semua eksperimen. Okey, kemudian dah hafal semua eksperimen itu dan bila datang peperiksaan, kertas 3 dia akan secara randomly ataupun secara random lah untuk memilih eksperimen mana yang pelajar-pelajar itu perlu terangkan dari segi A sampai Z, maksudnya dari segi radas dan sebagainya. Maksudnya dia nak melihat dari segi kamu punya pengetahuan kamu atau peringatan kamu, okey, pemahaman kamu. Okey, untuk kali ini punya kertas 3 itu tahun 2021, okey, untuk batch kamu. Okey, adalah batch yang pertama di mana mereka menukar style semula. Sebenarnya perkara ini telah digunakan, cara ini telah digunakan pada zaman saya, sebelum saya sebelum saya. Saya adalah batch yang baru untuk kertas 3 tak silap saya. Okey, sebelum saya ke saya pun tak ingat dah sebab saya SPM saya lama. Okey. Jadi pada masa itu mereka juga menggunakan peperiksaan dengan menggunakan membuat ujian amali. Okey. Jadi pada kali ini mereka kembali semula kerana melihat sebab kita sudah menggunakan konsep kebat. Jadi bila menggunakan konsep kebat bermaksud pelajar-pelajar perlu faham apa eksperimen yang mereka sedang buat. Itu yang sebenarnya mereka kembali semula kepada yang asal. Okey, iaitu di mana pelajar perlu secara physically, secara pegang physically, touching semua benda, untuk memastikan bahawa kamu memahami apa yang kamu pelajari, yang kamu kuasai pada 2 tahun daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Okey, jadi kita pergi kepada instrumen peperiksaan SPM Fizik 2021 seperti yang Cikgu Shazrin telah terangkan sebentar tadi. So kita ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. So saya akan terangkan tentang kertas 3. Sekejap saya punya pen. Okey, laser. Okey, so kertas 3 ini, jadi kamu akan dapat lihat kertas 3 dia ada item berstruktur ataupun item subjektif juga, dan juga orang kata dari segi eksperimen lah, eksperimen tersebut. Sebenarnya eksperimen itu adalah satu, orang kata dia tidaklah ada orang kata orang tu datang tengok kamu buat eksperimen, oh okey kamu buat pergerakan macam ni, saya bagi 1 markah. Kamu berjalan 3 langkah, saya bagi 1 markah. Tidak. Okey. Yang dia akan ditentu ukurkan kepada kamu sebenarnya adalah data yang kamu peroleh daripada eksperimen tersebut. Kalaulah kamu buat eksperimen kamu pelik, lain daripada yang lain pun, insyaAllah saya rasa setakat ni yang dimaklumkan kepada saya, dia tidaklah orang kata maksudnya dia akan menolak markah, oh okey tak ikut. Tidaklah begitu Tetapi sebenarnya lebih kepada data yang akan nanti data tersebut akan dikumpulkan semula, yang kamu dapat data tu dan jawapan-jawapan yang kamu dah jawab berdasarkan eksperimen kamu akan dikumpulkan semula, dan kemudian dihantar kepada pemeriksa untuk memeriksa kertas tersebut. Sebab tu dia tak kata sebenarnya dia sebab tu kita dapat lihat markah dia tak banyak, 15 markah. Okey. So untuk pengetahuan kamu juga, kertas 3 ini sebenarnya dia adalah gabungan ketiga-tiga subjek, iaitu subjek fizik, iaitu subjek fizik, subjek kimia
dan juga subjek biologi. Okay, dia gabungkan sekali semua dalam satu kertas. Jadi bermaksud, apa maksud dia cikgu? Maksudnya sekali kamu jawab tu, kamu datang pada hari tersebut, kamu datang ada 3 eksperimen yang kamu kena buat dalam masa yang ditetapkan. Okay, masa ini peruntukkan kepada kamu ialah 45 minit kali 3. Itu maksudnya kat situ lah. Okay, 45 minit kali 3. Kenapa 45 minit kali 3 cikgu? 45 minit kali 3 itu adalah disebabkan oleh, sekejap ya. Okay, 45 minit itu kali 3 iaitu 135 minit itu diberi kepada kamu kerana pada masa 130 minit itu kamu perlu membuat eksperimen 3 jenis eksperimen yang berbeza iaitu bio, kimia dan fizik. Okay, so 3 item lah. Maksudnya kat sini 3 item. So jawab subjek yang didaftarkan lah. Okay. Ada yang akan tanya, cikgu, saya tak tahulah kelas kamu ada yang ambil biologi ke, ada yang asing-asing ke dan sebagainya ke. Saya tak pasti. Tapi sepatutnya jika kamu adalah pelajar sains, okay, sepatutnya tiada isu orang kata masalah dari segi kamu tak perlu jawab soalan mana. Tapi jika ada, contoh, okay, kertas tu ada 3, fizik, bio, kimia. So tiba-tiba pelajar tu, cikgu saya tak ambil biologi, saya ambil fizik dan kimia. Jadi kamu hanya jawab 2 saja. 2 soalan saja. Masa macam mana cikgu? Adakah 130 minit? Tidak. Masa itu akan dikurangkan 45 minit sahaja. Okay, jadi bermaksud kamu hanya menjawab dekat situ kalau tolak dengan 45 minit, so kamu ada 90 minit untuk menjawab 2 jenis iaitu fizik dan juga kimia. Begitulah. Dia dalam satu kertas dia bagi pada kamu nanti . Jadi kamu kena faham untuk kertas 3 ada 3 soalan, 1 fizik, 1 bio, 1 kimia. Dan setiap subjek itu hanyalah 15 markah. Okey. Dan setiap satu subjek itu juga eksperimen dia sebenarnya diperuntukkan masa 45 minit. 5 minit untuk setiap jawapan untuk kamu jawab, untuk kamu semak, merancang. 40 minit lagi untuk memastikan bahawa orang kata kamu buat eksperimen lah. Set up dia daripada awal, pasang dia daripada awal, ambil data dan akhirnya membuat conclusion. Okay, dan menjawab soalan yang diberikan. Okay. Jadi kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Next. Okay. So ada 2 jenis soalan iaitu pertama adalah soalan berpandu, iaitu 2 soalan berpandu selalunya lah buat masa ni yang diterangkan kepada pihak sekolah lah. Soalan berpandu dan juga yang kedua adalah soalan tidak berpandu, selalunya 1 soalan tidak berpandu. Sorry tertinggal K. Okay, jenis soalan adalah random. Maksudnya dia ada 3 soalan. Okay, kemungkinan 2 soalan berpandu tu mungkin fizik, bio. So yang tidak berpandu tu kimia. Ataupun kadang-kadang kimia, bio, fizik tu tidak berpandu. Dia terpulang pada pihak bahagian peperiksaan dia nak menentukan yang jenis mana soalan berpandu, soalan mana jenis subjek mana yang soalan tidak berpandu. Jadi saya tunjukkan contoh soalan tersebut sebelum saya terangkan lebih lanjut apa yang kamu akan dapat. Okey, ini adalah contoh, sekejap ya. Okey, ini adalah contoh soalan fizik. Okey, so soalan 1 dia minta kamu mengkajilah satu eksperimen ini, dia bagi kamu. Okey, kemudian bentuk lebih kurang sama saja. Okey, kemudian kamu kena jalankan eksperimen berdasarkan soalan yang diberi. Ini kita panggil soalan berpandu. Soalan berpandu selalunya dia akan bagi gambar rajah. So kamu mudah saja, ikut je apa yang daripada gambar rajah tersebut. Okey, kemudian seterusnya ini adalah dah jawab semua. Okey, kemudian ini adalah soalan, tak silap saya, soalan kimia. Okey, so ada yang tanya, cikgu, adakah kita kena letak kertas kosong? Tidak Ini soalan yang dia akan bagi. Okey, dan juga ruang jawapan untuk kamu isi. Okey, so boleh ubah dimanipulasi, boleh ubah gerak balas. Kemudian kamu kena buat jadual. Okey, jadual ini kamu kena buat sendiri selalunya berdasarkan kepada soalan. Okey, kemudian kamu kena kira kecurunan dan menjawab soalan yang diberi pada kertas yang diberikan. Kamu tak ada buat apa-apa, kamu hanya bawa diri kamu sendiri dan juga pengenalan diri saja semasa peperiksaan. Okey, untuk yang seterusnya ialah ni kimia. So masih lagi soalan berpandu. Kenapa berpandu cikgu? Sebab dia menunjukkan langkah-langkah. Okey, ni langkah-langkah pertama, langkah kedua, 3, 4. Okey, kemudian gambar rajah ada pada kamu untuk kamu mengikut apa arahan yang telah diberikan.
Okay, kemudian kita pergi yang seterusnya. Okay, soalan ketiga adalah biologi. Okay, soalan ketiga kamu akan dapat lihat, okay, ini adalah soalan tidak berpandu. Okay, nampak dekat sini, rancang eksperimen ini dengan menggunakan radas dan bahan yang diberikan. Bermaksud kamu tengok je tajuk ni tentang apa, kamu dah tahu dah. Oh okay, aku kena buat, aku kena set up satu eksperimen berdasarkan tentang, macam fizik contohnya. Fizik ada dua jenis ada dua jenis. Contohlah, contoh macam inertia. Ada dua jenis. Satu yang menggunakan gergaji. Okay, satu lagi ada juga yang boleh gunakan baldi. Okay, sebab dia nak menentukan konsep inertia tu macam mana. Okay. Jadi sebab tu saya katakan, bila tidak dapat soalan yang tidak berarah, kamu kena tahu. Okay, sebenarnya kamu kena ingat juga semua jenis eksperimen sebab kamu tak tahu. Okay, fizik akan keluar yang berarah ataupun tidak berarah. Itu yang menjadi masalah nantilah. Okay, jadi saya tak nak nanti bila peperiksaan semua kelang kabut sebab tak bersedia. Tak apa, tak payah nak bersedia sangat. Soalan nanti aku tengok gambar je dekat situ, aku terus boleh buat. Tidak semestinya gitu Sebab bila soalan tu datang pada kamu, okay, dia kadang-kadang tidak bagi gambar rajah, tidak bagi arahan, dia hanya minta kamu buat saja berdasarkan situasi yang diberikan. Itu yang sangat bahaya. Okay, kemudian yang kedua, semasa memulakan peperiksaan, okey, kamu dah sampai, dah datang, dah duduk dekat situ, dia kata okey, boleh mula menjawab soalan, boleh mula menjawab sekarang. Okey, pertama sekali kamu akan dapat satu kertas. Okey, ini adalah senarai semak calon. Okey, so senarai semak calon ini kamu pada masa itu kamu diberi masa 15 minit. 15 minit lah sebab ada 3 subjek. Okey, 15 minit untuk semak semua barang-barang yang ada. Bukannya semua ni dulu semak dulu setiap barang tu ada atau tidak yang dibekalkan kepada kamu. Okey, kamu pun tandalah gelang getah, ada. Okey, kaki retot ada, pembaris setengah meter ada, jarum ada. Banyak ni senarai dia, sangat panjang senarai dia. So kamu kena tandakan setiap barang yang ada pada dekat situlah, okey, untuk pastikan bahawa semua barang ada supaya kamu tak keliru. Bila barang tak ada, apa yang berlaku, kamu kena pangkah dan maklumkan kepada pemeriksa, penjaga peperiksaan, okey, untuk mengatakan bahawa okey, barang saya tak cukup. Okey, kaki retot saya ni tak rosak, tak boleh pusing, tak boleh pegang. Dia bengkok, patah dan sebagainya. Jadi kamu kena maklumkan kepada pemeriksa tersebutlah, pengawas peperiksaan tersebut. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, iaitu menjawab soalan. Okey, menjawab soalan. Okey. Ini adalah soalan pertama. Jadi bagaimana bila kamu dah buka, dah check semua pun bukalah soalan. So apa yang kamu kena buat? Pertama sekali apa yang kamu kena buat? Baca dan fahamkan soalan tersebut. Okey, tengok balik. Oh okey, soalan ni suruh menyiasat hubungan antara jisim dan pemanjangan gelang getah X. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, merancang eksperimen. Jadi kamu pun kena rancanglah eksperimen. Oh, aku kena buat apa? Okey, so set up dan sebagainya. Okey, aku kena pasang ni dulu. Okay, nanti lepas ni aku kena pastikan aku kena buat apa dan sebagainya. Okay, itu yang kita panggil sebagai merancang eksperimen. Okay, yang ketiga iaitu mencari pemboleh ubah MV dan RV . Okay, mencari pemboleh ubah yang ada di dalam eksperimen ini. Okay, kemudian yang seterusnya kita pergi kepada dia ada dua tadi gambar rajah dia yang sama. Okay, pertama kemudian dah rancang semua, baru kita susun radas. Okay, baru kita boleh mula buat. Kalau kamu tak rancang, kamu pun buat je, kamu tak tahu apa benda. Rancang dulu, baca betul-betul, tengok dulu. Dia nak apa? Dia nak apa? Dia nak apa? Okay, kena tengok betul-betul dengan lebih teliti. Okay, satu persatu langkah tersebut. Sebab itulah kalau saya ingat lagi masa zaman saya dulu, okay, sebelum masuk eksperimen, okay, sebelum kita memulakan eksperimen, sebelum masuk makmal lagi, okay, cikgu saya akan pastikan bahawa semua pelajar dah baca dulu apa yang perlu mereka buat. Supaya bila masuk dalam eksperimen, semua berjalan lancar. Tak ada lah nanti baru ni tak ada, ini tak ada. Ini macam mana nak buat? Tak ada. Semua dia punya proses tu, ongoing dia tu smooth saja kalau kamu dah rancang awal. Ingat 40 minit itu bukan satu masa yang panjang. Bila kamu buat eksperimen, kalau kamu tak cepat, slow je jalan macam siput, kamu pun pasang pun, pusing pun, pusing radar, apa orang kata kaki retot tu kamu pusing nak ketatkan pun, slow je kan. Macam orang tak cukup makan, macam bateri tak cukup. 40 minit tu memang tak cukup. 40 minit tu memang laju. So apa yang berlaku ialah kamu kena buat dengan pantas. Kena pantas dan cekap.
Okey, susun radas dengan betul. So kini adalah salah satu gambar rajah ataupun gambar contoh radas yang telah disusun So saya tunjukkan. Okey, inilah dia gambar rajah eksperimen tadi. Okey, jadi ada gambar botol, ada pembaris, ada kaki retot, okey. Dan ini ada juga spring, okey. Jadi inilah yang telah disusun lah. Okey, kemudian okey. So cara kita menjawab soalan. Okey, bila dah buat eksperimen tu, dah buat satu persatu, kita tengok. Sebab tu tadi yang pertama tadi, yang awal-awal gambar rajah saya tadi, saya kata kena kenal pasti pemboleh ubah. Sebab selalunya dalam kertas 3 mesti akan tanya tentang pemboleh ubah. Okey. So pertama sekali kita tengok ialah cari pemboleh ubah yang betul. Okey. Soalan pertama, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan kalau dalam eksperimen ini? So kita akan dapat lihat dekat sini kita boleh tahu dia adalah jisim air. Okey, sebab kita isi botol tadi dengan air, satu lagi botol tak ada air. Okey, kemudian yang seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas, pemanjangan gelang getah. Tadi dia menggunakan spring, okey, pembanjangan spring. Okey. Jadi kamu kena tengok kadang-kadang ada pada eksperimen tersebut, orang kata seperti yang saya katakan tadi, eksperimen ini tadi dia menggunakan previous. Okay. Okay. Dia eksperimen yang sebelum tadi dia menggunakan ada yang menggunakan spring. Kadang-kadang kalaulah spring tu tak ada, dia ganti dengan gelang getah. Kalaulah gelang getah tak ada, so dia bergantung kat situ lah, bergantung kepada situasi yang berlaku. Yang macam ni, ni dia pakai gelang getah lah. Okay. So ni pakai gelang getah. So dimanipulasikan. Okay. So jisim air, pemanjangan gelang getah. Kemudian yang seterusnya, kenal pasti semua unit yang ada pada soalan. Okay. So kalau tengok dekat anak panah yang saya tunjukkan di bawah, okay, ini adalah dia punya unit lah. Okay, L, X, okay. Mesti lepas tu, sebab apa kita kena kenal pasti simbol dan unit dan nilai supaya kita boleh bina jadual. Okay, so kita tengok inilah bentuk jadual yang ada. Okay, jadual ni ada yang tanya, cikgu adakah dia akan tulis LCM, XCM, ni yang ni adalah gram. Okay, so 50-100 ni tak ada. Semua kosong. Ini from scratch kamu kena buat. Bermaksudnya daripada kosong kamu kena buat. Okay, jadual ni kamu kena buat siap-siap berdasarkan daripada soalan. Okay, so ni adalah markah jadual So jadual mesti ada simbol. Okay, mesti ada unit. Kemudian mesti ada titik perpuluhan yang seragam. Okay, mesti ada titik perpuluhan yang seragam dekat sini. Jadi kita tengok dekat sini bila kamu buat eksperimen, okay, contohlah saya bagi satu contoh. Sekejap ya. Okay, so apa yang berlaku dekat sini ialah okay, so LO adalah sama dengan 18.5. LO tu bermaksud yang asal lah. Okay, maksudnya sebelum kita letak air. Okay, so LO tu adalah 18.5 pemanjangan getah sebelum kita letak air. Jadi pertama sekali kita tengok selepas kita letak air, iaitu sebanyak jisim dia adalah 50 gram. So kita dapat 19.0, yang ni 19.5, ini adalah 20.0, ni 20.5, ini 30.5. Okay, so jadi untuk mencari pembanjangan spring, okay, disebabkan oleh jisim air itu, sebab ini adalah spring, yang ni adalah, ini ada spring pula, saya sudah sebut spring, gelang getah Ini adalah pembanjangan gelang getah sebelum berisi air. Dan botol, ini adalah pembanjangan getah yang berisi air dan botol. Ini botol kosong saja. Jadi kita nak cari pembanjangan air bagi pembanjangan gelang getah yang berisi air saja. Jadi apa yang berlaku, kita kena tolak 19.0 tolak 18.5 sama dengan 0.5. Okey. Jadi kamu kena tunjuk dekat situ 19.5 tolak 18.5 sama dengan 1.0. Yang ni pula adalah 20.0 tolak 18.5 sama dengan 1.5. Okey, kemudian yang ni adalah 20.5 tolak 18.5, kita akan dapat 2.0. Dan yang seterusnya yang terakhir 30. Okey, tolak 18.5 sama dengan 2.5. Okey, so nilai-nilai ini mesti kamu kena tengok yang kata ni titik perpuluhan seragam. Jangan dekat sini kamu pun tulis 19.00, yang ni 19.5, ni adalah 20.00, ni adalah 20.5.
20.5. Ini adalah 30.50. Kamu buat begitu. Tak boleh Itu adalah satu kesalahan. Okay. Kamu tak dapat markah kat situ. Seperti yang saya katakan tadi, kamu kena pastikan nilai titik perpuluhan ini adalah mesti seragam. Okay. Kemudian kita yang seterusnya memplotkan graf. Kenapa plotkan graf pula? Oh, ada soalan tentang graf. Okay. Pada kertas graf yang disediakan, plot graf X melawan M. Okay. Memplotkan graf berdasarkan nilai yang dalam jadual. Okay. Berdasarkan jadual yang kamu dapat, jadual yang kamu buat tadi. Okay. So kita tengok dekat sini, ini adalah kertas graf yang diberikan. Okay. So kamu kena ingat bahawa pertama mesti ada simbol. Kadang-kadang dia ada tulis, kadang-kadang saya tak tahu sistem yang terbaru bagaimana. Jika tidak ada paksi dekat sini, nilai paksi, kamu kena tulis. Sebabkan X melawan M. So X ini apa? M itu apa? Jisim, M dan dia punya unit dia. Okay, yang ni adalah panjang dia, X dan juga cm. Okay, so pertama mesti ada simbol, iaitu X dan juga M. Mesti ada unit, cm dan juga gram. Skala yang betul, so nanti saya tunjukkan skala. Memplotkan graf pada titik yang betul, okay, berdasarkan kepada jadual kamu tadi. Membina garis lurus terbaik dan seimbang. Dan juga kemudian memastikan graf bersaiz lebih besar. Okay, itu 4x5. Jangan ada yang nanti buat kecil je graf dia. Ada yang buat, pakai skala kecil. Tak apa je, asalkan skala dia, asalkan nampak bentuk graf dia kan. Tak boleh sebenarnya, nanti kamu tak dapat markah kat situ. Graf yang terbaik adalah graf yang kita lihat bila kita plotkan graf tersebut, dia adalah besar. Sebab kita bila graf besar bermaksud nilai data yang kita dapat adalah lebih tepat. Jadi itu kamu kena faham dekat situ. Okay. Jadi kemudian yang seterusnya, okay. So kita pun menjawab soalan berdasarkan graf lah. Okay. Sebelum itu saya tunjukkan berkenaan tentang bagaimana graf tadi. Okay. Ini adalah contoh graf yang saya lukis lah. Okay. Yang saya lukis petang tadi. Okay. Berdasarkan daripada soalan tadi. Okay. So apa yang berlaku tadi, saya menggunakan skala. Bagi paksi X ni saya menggunakan skala 10. Okay, bagi paksi Y ini saya menggunakan skala 20. Okay, satu unitnya 20 unit bersamaan dengan 1 cm. Okay, yang ni adalah dia punya skala dia, saya menggunakan 10 cm. Okay, 10 cm adalah untuk 50 gram. Okay, itu kamu kena pastikan skala kamu betul. Okay, so pertama sekali kita dah dapat skala. Okay, tadi saya katakan tadi skala, 1 markah. Unit, 1 markah. Okay. Kemudian apa yang kamu kena buat? Plotkan graf. Okay, ni ada plotkan graf. Titik tu betul, 50 pada tadi kita tengok jadual kita tadi. Dekat sini jadual kita. Oh, saya dapat damai. Okay, nilai dia okay, kena betul lah. Okay, mesti kena betul. So kalau sini 50 gram bersamaan dengan 0.5 cm. Okay, kemudian yang ni 100 gram bersamaan dengan 1 cm. So, kita plot lah ikut jadual yang kita dah buat. Okay, adik akan tanya, cikgu, saya cuba-cubalah tengok kawan sebelah saya buat. Saya tengok bentuk graf dia tak sama dengan saya. Jangan ikut kawan kamu. Bila buat eksperimen, masing-masing mempunyai bentuk dia yang tersendiri. Okay, bentuk graf yang tersendiri, data dia tersendiri. Sebab ada kadang-kadang bila kamu buat eksperimen, kamu kemungkinan ada berlakunya ralat. Ralat ni kita tak tahu ralat ni yang macam mana bentuk dia. Adakah getah tu problem ke? Sebab kadang-kadang getah tu dah banyak kali guna, dia akan longgar. Dia akan lebih panjang daripada biasa. Dia tidak meregang dengan lebih cantik. Ataupun botol kamu tu lebih berat. Kita tak tahu sebab setiap botol air kadang-kadang mempunyai jisim yang berbeza. Ada juga yang sukat dia menggunakan ralat. Parallax tu yang salah. Okay? Bila dia ukur tu tak cantik. Dia tengok pada penimbang tu pula, penimbang jisim itu pula, okay, dia ada rosak sedikit, dia lari dia ada ralat dia tersendiri. Jadi saya katakan tadi, jangan ikut kawan, ikut kepada diri kamu sendiri. Okay, seperti yang saya katakan tadi, okay, unit dah ada, okay, kemudian skala dah ada, okay, ni skala, okay, skala 1 markah. Okay, kemudian yang tadi saya katakan tadi, plotkan graf, okay, plot ikut plot. Okay, plot tu bermaksud ni lah yang titik merah ni, kita tanda. So, 1 markah. Kemudian kamu kena ada pembaris. Orang kata best of line. Okay, kena ingat best of line tu yang macam mana best of line.
Okay, base of line tu kena pastikan betul-betul semua titik itu mesti kena. Okay, kalau garis lurus, contoh. Tetapi kadang-kadang kalau garis tu tak lurus, apa dia? Atas 2 titik, bawah dekat dalam pembaris ni pun 2 titik, 1 titik mesti kena. Ataupun kadang-kadang tak kena langsung, tapi kena pastikan atas dan bawah mesti sama dia punya bilangan yang tak kena pada garis. Jadi kamu kena tahu cara nak memplotkan graf, okay, kita panggil sebagai base of line. Kamu juga ada belajar tentang topik base of line ini di dalam dalam subjek admat. Okay, jadi apa yang dah dapat dah saja, apa yang kamu dah plot tu, kamu pun garis. Okay, so kita pun garis. Okay, so garislah. So bila dah garis, so kita dapatlah. Okay, so bila dah dapat garis itu, dapatlah satu markah untuk base of line lah. Baseline. Okay, so dekat sini, inilah bentuk graf kamu. Okay, yang kamu boleh tengok. Okay, yang ni saya memang buat graf saya besar sikit lah. Okay, tak apa, graf besar sikit tak apa. Tapi mesti berdasarkan daripada kertas graf yang diberi oleh peperiksaan lah. Jangan kamu buat kertas graf kamu suka hati kamu, jangan. Okay, pastikan cukup besar, cukup cantik nampak ada graf tersebut. Okay, macam saya macam ni sampai sini. Okay, so kemudian kita pergi yang seterusnya. Selepas dah upload graf, okay, kita pun jawab soalan. Okay, berdasarkan graf ni, so nyatakan hubungan di antara X dengan M. So kita boleh kata X ni berkadar terus dengan M sebab gambar graf ni kita dapat lihat, oh okay, berkadar terus, di garis lurus. Okay, kemudian yang seterusnya, okay, hitung kecurunan K bagi graf X melawan M. So apa yang dimaksudkan bila kecurunan? Kecurunan bermaksud kita kena tengok pada graf ni, kita kena lukis bentuk segitiga lah. Okay, kamu kena lukis bentuk segitiga. Bila lukis bentuk segitiga, besar sikit lah. Okay, ambil pembaris, lukiskan bentuk segitiga daripada ni. Kenapa saya suka lukis bentuk segitiga tu? Sebab kita nak cari kecurunan. Kecurunan adalah bentuk bagi kecurunan, nak mencari mesti dah daripada bentuk segitiga. So kita pun tandakan. Okay, tanda kat situ. Okay. Kemudian ambil pembaris lagi. Okay, tandakan dekat sini. Okay. Ini bentuk kamu punya graf lah. Okay. So, nak mencari kecurunan, kita tahu bahawa M adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 lah. Okay, jadi kalau kamu tengok dekat sini, nilai yang kamu kena cari Y2 dekat sini, nilai dia dekat sini 2.5. So kita pun ambil lah dekat sini 2.5 tolak dengan Y1 iaitu kat sini kosong bahagi dengan X2 iaitu nilai dekat sini ini 20, ni saya punya dekat sini 250. Saya punya kecil pula. So 250 tolak dengan kosong. So kamu dapatlah nilai M kamu. Ini nanti kamu kira sendirilah. Inilah cara nak menjawab lah. Kemudian kita pergi yang seterusnya iaitu sekiranya surat gelang getah ditambah secara selari pada darjah 1.2, apakah yang berlaku kepada pempanjangan gelang getah? Kamu rasa apa yang akan berlaku pada pempanjangan gelang getah tersebut? Yang ni saya serahkan kepada kamu untuk jawab. Saya tak nak tunjuk lah. Sebab bagi saya ini kamu boleh jawab. Jadi habislah kertas 3. Kertas 3 sebenarnya mudah saja. Dia yang susah sedikit adalah semasa kamu nak set up barang-barang eksperimen. Nak set up barang-barang eksperimen tu yang sangat susah. Sampai sini ada tak persoalan yang ada yang nak tanya tentang kertas 3? Tak ada, Ego. Tak ada. Tak ada. Saya harap semua clear dengan apa yang saya terangkan tentang kertas 3. Jadi kemudian kita pergi yang seterusnya berkenaan dengan, jika tak ada, Cikgu Syazrin, ada apa-apa? Tak ada Cikgu, Ya. saya soalan. Contohlah kalau dia punya eksperimen tu tiba-tiba dia macam gagal. Macam dia punya hasil dia tu lain. Kita boleh tukar dia punya dia punya bahan tu. Boleh tukar tak bahan dia?
Okey, untuk pengetahuan kamu selagi mana kamu punya masa adalah belum habis untuk 45 minit. Okey, buat masa ni saya tak pasti lagi cara dia adakah 45 minit, maksudnya kena buat fizik dulu, lepas tu baru buat kimia dulu, ataupun baru buat bio, ataupun dia serah pada kamu dalam masa 1 jam 100, berapa 45 minit tu kali 3 tadi tu. Okey, lebih kurang tadi berapa tadi? Sekejap okay, 135 minit itu adakah ketiga-tiga tu dimasukkan sekali? Maksudnya terpulang pada kamu. Kamu nak buat fizik dulu ke, nak buat bio dulu ke, nak buat kimia dulu ke? Saya tak pasti lagi. Buat masa ni tiada penerangan. Tetapi selagi ada masa, kamu masih boleh buat eksperimen. Kalau lah contoh tengah macam kawan kamu kata tadi, tengah buat, tiba-tiba dia rasa macam pelik dia punya data dia. So bila dia check balik, rupa-rupanya getah dia tu dah rosak. So dia nak buat yang baru. Boleh selagi ada masa. Kamu boleh jumpa pengawas, angkat tangan, beritahukan pengawas, kata bahawa saya nak barang yang baru. Saya nak buat eksperimen ni semula. Boleh, tak ada masalah. Okay, itu yang kamu kena faham. Okay, ada apa soalan? Sebelum saya pergi yang seterusnya. Okay. Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya terangkan dulu cara peperiksaan. Saya tak sempat nak buat slide tentang tu. Okay, pertama sekali yang dimaklumkan kepada pihak sekolah, ialah eksperimen ini berdasarkan kepada kapasiti makmal kita. Okay, kapasiti makmal kita bermaksud satu meja hanya boleh satu orang. Kamu takkan duduk dekat-dekat jangan risau. Satu meja satu orang. So kamu kira lah ada berapa boleh buat dalam satu masa. Bukannya bermaksud masa fizik kena duduk dekat makmal fizik je. Tidak Setiap makmal tu bercampur. Okay, terpulang kepada dia nak letak kamu kat mana. Makmal atas ke, makmal bawah ke, terpulang. Okay, jika berlakunya tidak cukup, maksudnya pelajar berlebih. Jadi apa yang berlaku, dia akan buat 2 sidang. So mula satu kumpulan akan pergi buat eksperimen dulu, satu kumpulan akan duduk di dewan peperiksaan menunggu pelajar yang pertama tu siap. Bila pelajar yang pertama siap, mereka akan pergi ke bilik pengasingan dan pelajar kumpulan yang kedua yang seterusnya akan masuk untuk buat soalan yang eksperimen yang sama. Jadi untuk mengelakkan bahawa kumpulan yang kedua ni dapat tahu apakah eksperimen yang telah dijalankan sebelum itu, maka sebab itulah dia orang buat pengasingan. Okay. Datang ke makmal mestilah dengan berpakaian lengkap dan juga mesti dah berbaju sekolah berbaju sekolah. Tak ada kod-kod buat masa ni tiada istilah kena pakai kod makmal. Belum ada lagi belum ada pengumuman mengatakan bahawa kamu kena sediakan kod makmal dan sebagainya, tak ada. Kena pakai baju sekolah, hanya bawa alat tulis sahaja. Okey, dan alat tulis sajalah dan juga kad pengenalan diri. Okay, untuk masuk ke dalam makmal. Minuman tidak dibenarkan makanan apa benda semua tidak dibenarkan di dalam makmal Kamu kena ingat itu memang prosedur daripada awal sampai akhir. Sepatutnya tidak boleh bawa minuman dan barang makanan ke dalam makmal. Itu sangat berbahaya sebab kamu buat eksperimen tu tengah minum air, contoh kimia, letak botol sebelah asid. Na'udzubillah nanti kamu ingat kamu ambil botol air, rupanya kamu ambil bekas asid. Satu hal pula yang berlaku. Jadi sebab itulah dia tak bagi bawa bekalan benda air dan juga makan. Jadi bermaksud sebelum masuk bilik peperiksaan, pastikan kamu dah minum cukup-cukup, dah makan cukup-cukup dengan lengkap sebab eksperimen tu memang masa yang agak lama 1 jam lebih. Jadi orang kumpulan yang kedua tu mungkin akan lapar sikit lah sebab nak menunggu, tak tahu nak buat apa ataupun bersedia untuk eksperimen. Kemudian untuk ulangan buat masa ni saya tak tahu kalau tiba-tiba ada yang nak ulang ke dan sebagainya. Buat masa ni tidak dimaklumkan lagi. Jadi untuk itu saja untuk kertas 3. Kemudian saya pergi yang seterusnya adalah berkenaan dengan peperiksaan kita. Peperiksaan orang kata peperiksaan pertengahan tahun lah, pertengahan tahun ataupun pentaksiran lah. Dia tak bagi guna peperiksaan. Dia gunakan ayat pentaksiran. Jadi untuk pentaksiran kali ini kita akan menggunakan konsep kertas 1 objektif, kertas 2 subjektif seperti Cikgu Syazrin kata, hanya jawab soalan B dan C.
So nanti saya kata form 5 tingkatan 5KA saya belum buat kelas Google Classroom lagi, saya akan buat, nanti saya akan bagi link untuk kamu masuk. Pastikan, okay, bagi kelas sains pun sama Kalau kamu masuk kelas Google Classroom, pastikan bila kamu sign in mesti menggunakan email sekolah. Okay, gunakan email sekolah yang sekolah bekalkan, yang MOE tu Okay, supaya mengelakkan daripada berlaku orang kata mengelakkan daripada berlaku masalah nanti semasa peperiksaan. Okay, jadi dekat sini saya tunjukkan. Sekejap ya. Saya share dulu. Okay. Jadi apa yang berlaku ialah kita buka Google Classroom. So kamu akan masuk ke dalam Google Classroom. Okay. Ni untuk kelas 4KA lah. Saya dah buat peperiksaan pentaksiran dengan kelas tingkatan 4. Okay, untuk fizik. So akan ada keluar announcement di depan Dekat sini dia akan tulis, dia tulis dekat situ pentaksiran topik, ada dia tulis objektif. Saya akan tulis pentaksiran pertengahan tahun objektif, kertas 1. Nanti ada pentaksiran kertas 2. So apa yang berlaku, kamu tekan saja. Okay. Nanti dia akan keluar dekat situ, kamu hanya jawab. Okay, untuk objektif mudah, kamu tekan saja link yang diberi. So kamu akan dapat jawab kat situ lah. Okay, so bentuk dia akan seperti ini Sekejap So bentuk soalan dia akan keluar dalam bentuk objektif. Saya akan minta kamu isi nama dan juga kelas. Okay, untuk objektif. Maaf saya lambat sikit saya punya ni. Okay, so soalan akan keluar beginilah. Okay, hanya orang yang menggunakan email sekolah saja yang boleh login. Jangan ada yang tanya, cikgu kenapa tak boleh masuk? Kenapa tak boleh masuk? Tidak Pertama sebab masa belum saya onkan lagi. Kedua adalah kerana kamu masuk login menggunakan email selain daripada email sekolah. Okay, jadi apa yang berlaku ialah kamu kena masukkan email, guna email sekolah. Okay, tulis nama. Okay. Pilih kelas kamu, contoh 5KA1 contoh 5KA1, so kamu pun tekan next. Okay, kemudian ada soalan. Okay, jadi kamu pun baca, dia akan bagilah soalan objektif A, B, C, D. So kamu pilih kat mana jawapan kamu, C contohnya. Okay, kemudian D dan sebagainya. Sampailah bawah, tekan next lagi. Okay, sampailah dah jawab semua. Pastikan setiap soalan jawab. Okay, dan akhirnya last kali, kamu akan letak perkataan submit. Bawah page ni dia beritahu ada berapa page. Okay. Jadi ini untuk soalan objektif. Okay. Kemudian kita pergi yang seterusnya adalah bagaimana pula melibatkan pentaksiran kertas 2. Okay, kertas 2 pula. Okay, saya menggunakan konsep di mana kamu kena hantar gambar. Okay, pertama sekali instruction. So kamu akan nampak instruction dekat sini dan ada soalan yang diberi. Contoh ini soalan dia. Okay, jadi apa yang berlaku ialah kamu tekan dekat sini, dia akan keluar dalam bentuk PDF. Okay, dalam bentuk PDF. Okay, so kamu kena tulis di dalam kertas A4 ke kertas kajar yang kosong, tulis hanya soalan dan jawapan sahaja. Okay, soalan, nombor soalan dan jawapan. Contoh 2A1. Nyatakan hubungan antara F dan A tu tak payah salin. Kamu terus tulis jawapan soalan kamu. Jawapan kamu saja. Okay, jawapan kamu. Okay, dan bila dah jawab semua kat kertas kamu, apa yang kamu kena buat ialah ambil gambar menggunakan cam scanner. Okay, ada yang tahu tak apa itu cam scanner? Ada yang reti guna cam scanner tak? Reti cikgu. Reti. Okay. Cikgu harap semua tahu menggunakan cam scanner Jadi saya tunjukkan macam mana bentuk cam scanner Nanti kan ada pula yang tak reti nak buat. Okay.
Ini adalah apa saya projek daripada handphone saya. So pertama sekali bagi siapa yang belum ada, boleh buka kamu punya Play Store. Okey, kejap ya. Okey, kemudian type dekat atas tu cam scanner. Okey. Pilih, ambil tulis perkataan cam scanner tu, kamu tekan install. Yang ni install lah. Okay, lepas dah install, open. Okay, dia akan keluar perkataan cam scanner seperti ini. Okay. So apa yang berlaku ialah kamu tekan dekat gambar yang di bawah ni Yang di bawah ni ada gambar kamera. So tekan gambar kamera. Okay. So apa yang berlaku, kamu pastikan ambil gambar, jangan ambil sengit. Cikgu suka tengok ada pelajar yang suka ambil macam ni. Dia suka ambil macam ni. Dia suka ambil lepas tu macam ni. Siapa nak baca? Susah. Tulisan kamu kalau cantik besar tak apa. Apa yang berlaku, letak kertas tu atas lantai. Adjust betul-betul kamera kamu di atas. Bagi muka surat tu betul-betul cukup pada skrin. Itu yang berlaku. Okay, apa yang kamu kena buat? Jangan nanti ada yang buat macam ni lah. Ada yang buat macam ni lah. Dari jauh dia buat. Macam cikgu ada kanta kan. Tak boleh So apa yang berlaku, kamera tu betul-betul di atas jawapan kamu. Adjust sikit. Okay, kemudian kalau nak cantik, buat yang atas. Atas tu dia buat capture on. Tapi atas tu tak payahlah. Okay. So bila dah setting cantik, betul, kamu rasa dah boleh, baru kamu tekan gambar kamera tu untuk tangkap gambar. Okay. So 1. Okay, lepas tu tekan next. So dia akan scan. Okay. Tekan tanda right. Okay, itu 1. Okay, kemudian tekan, ada tulis nampak ada perkataan tab add new page tu, tekan yang tu pula. Okay, sekali lagi, ambil pula gambar page lain pula, contoh. Okay, dah cantik masuk. Okay, tekan. Okay, sekali lagi tekan next. Okay, kemudian tekan lagi tanda right tersebut. Okay, so contoh lah, kita ada 2. Kalau ada banyak, tak apa. Okay, kemudian apa yang berlaku, saya nak kamu tekan lama-lama pada perkataan page yang pertama, dia akan keluar tanda right. Jangan tekan sekali tekan lama-lama, jangan lepas. Kemudian ada tanda right kan. So kotak yang gambar yang kedua pun tekan tanda right, ataupun kamu buat kat atas tu ada perkataan select all. Kat bahagian atas ni ada perkataan select all. So tekan select all tu. Okay, semua gambar-gambar yang kamu dah ambil tadi. Okay, kemudian apa yang berlaku ialah, okay, kamu tekan dekat situ. Apa yang berlaku ialah kamu tekan perkataan share. Okay. Ada ditulis perkataan share PDF. So tekan share PDF. Okay. Dia akan keluar begini. Okay. Kemudian tekan dekat perkataan cam scanner dekat atas kamu tu. Tulis. Okay. Tulis dekat situ nama kamu. Nurul Hadi. Contoh ni nombor saya lah. Nurul Hadi. Okay. Jadi kamu pun tekan OK. Dah tekan OK, so atas tajuk tu dah tulis dah nama dia Nurul Hadi lah, nama saya. Okay, kemudian tekan perkataan share. Lepas tu ambil save to local. Okay, save to local. Okay, dah tekan save to local dah. Okay, bila dah save to local, jadi apa yang berlaku ialah bagaimana saya nak hantar gambar cikgu. Macam mana saya nak hantar PDF tadi. Buka Google Classroom kamu tadi. Sekejap saya ada tak Google Classroom. Sebab dia ada apps Google Classroom. Ya, ada. Apps Google Classroom. Okey, contoh Okey, jadi contoh saya buka. Ini contoh yang ada yang buat ni lah. So ERPH ini, so ada perkataan add work dekat bawah tu. Ini yang menggunakan handphone lah Yang menggunakan handphone, kamu tekan add work. Okey, kemudian dia ada yang kalau handphone yang ni Classroom, dia ada scanner. Okey, tak apa. Tekan perkataan drive. Lepas tu accept. Lepas tu, drive pula. Drive, add work. Upload, perkataan upload perkataan upload. So kat upload itu kamu kena cari apa dekat mana yang kamu simpan tadi. Okay, simpan dia selalunya dia simpan dekat dokumen. Oh, tak ada.
Sekejap ya, saya dah tertukar. Ni show internal storage. Dokumen. Ataupun type lah nama, saya tengok type nama kamu. Dia boleh cari lah. Ya? Nanti budak ni cari lah. Nanti kamu carilah, cuba cari So, cari nama file yang kamu dah rename tadi. Okay, sorry saya pun dah terblur. Nanti masa save tu tengok dia save kat mana. Dia save dekat mana tadi. Okay, kalau ikutkan sebenarnya kalau saya buka file saya mudah je. Siapa yang pakai laptop mudah. Okay, sebab kamu boleh mula send pada diri kamu sendiri, hantar dekat WhatsApp, hantar diri kamu sendiri dan kemudian upload saja pada Google Classroom. Okay, bagi yang pakai phone, okay, seperti yang saya sebutkan tadi, okay, pastikan bila kamu nak guna Google Classroom tadi, okay, so kena masuk lah. Okay, kena masukkan lepas dah upload. Sekejap ya. Okay, so lepas dah upload tadi, okay, bila kamu dah upload, jangan lupa tekan perkataan turn in mesti tekan perkataan turn in. Okay, bila dah turn in, so saya boleh semak lah. Ini contoh apa ni yang tekan 4 hantar pada saya. Okay, tekan 4 pada saya, jadi ada nama pelajar tersebut, so saya boleh tengok lah jawapan dia terus. Okay, dia hantar jawapan dia apa. Okay, ini dia terus jawab dekat situ. Okay, yang ni yang ada hantar pakai PDF. Okay, contohnya yang ni, dia pakai cam scanner. Nampak dia tulis perkataan cam scanner. Okay, mesti hantar menggunakan perkataan PDF, bukannya hantar gambar. So, ini dia hantarkan pada saya lah. Okay, cara dia jawab. Okay. Jadi, saya harap semua pelajar buat seperti yang saya katakan. Oh, dan lupa satu lagi. Pada kertas setiap muka surat itu, okay, contohlah kamu jawab soalan tu tadi. Okay, pada setiap muka surat tersebut, tolong tulis nama. Okay, tolong tulis nama. Contoh macam dia tulis Daniel Akmal. Okay, dia tulis pada setiap muka surat dia lah. Okay, ni Daniel Akmal. Okay, jadi kamu kena tulis untuk supaya saya tahu kertas itu adalah kertas kamu, ada tercampur dengan orang lain. Okay, ada persoalan tak sampai sini? Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada, itu saja penerangan saya lah untuk berkenaan dengan persediaan exam kita akan datang. Okay, situ saja Cikgu Sazrin. Okay. Okay lah, saya rasa yang ni je lah kot. Saya ambil print screen Okay, tak boleh buka. Okay, tak apa. Okay, satu. Okay, sekejap Okay, smile 1, 2, 3. Okay, sekejap ya. Okay, lagi sekejap Okay. 1, 2, 3. Okay, nice. Terima kasih semua bagi kerjasama yang terbaik untuk hari ini. Okay, saya bagi top up. Okay, Cikgu Sazrin, ada apa-apa lagi tak sebelum habis? Tak ada apa-apa dah. Okay. Boleh lah. Cuma jangan lupa tu isi borang penilaian, nanti saya hantar dekat grup WhatsApp. Okay. Cikgu Sazrin jangan lupa bagi kat saya nanti saya bagi kat kelas saya. Okay, terima kasih semua. Alhamdulillah. Okay, itu saja pada hari ini. Diharap dengan perkongsian kita pada hari ini, walaupun tidak lama, tapi Alhamdulillah dia lebih orang kata padat. Okay. Harap semua insyaAllah, memang insyaAllah confirm akan dapat lulus. Dan yang paling saya minta sekali lagi, yang minta sangat ialah semua boleh berjaya dengan cemerlang insyaAllah. Okay. Jika ada apa-apa soalan, boleh berhubung terus dengan Cikgu Sazrin, guru pakar kita, guru pakar fizik, dan juga saya lah sebagai guru fizik. Cikgu. Ya. Yang record ni boleh saya nak tengok lagi sekali nanti, cikgu. Okay, Cikgu Sazrin lah nanti dia saya bagi link. Dia akan bagi link. Okay, itu saja. Ada apa-apa lagi tak? Okay, kalau tak ada, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Hai. Terima kasih cikgu. Baik, cikgu. Bye.